Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Syarudin. Hari ini saya akan mengulas sebuah buku elektronik yang berjudul Cinta Dalam Ujian, Menggali Hikmah Dalam Musibah. Buku ini ditulis oleh Dr. Nurhanisa, Dr. Saidatul Husna, Dr. Amalina Nuddin dan juga Prof. Muhayya Muhammad. Buku ini dilancarkan pada 1 April 2020. Ini adalah rupa buku tersebut, sebuah buku yang sangat cantik dengan warna pink di sini. Buku ini sebenarnya adalah diterbitkan bertepatan dalam kita menghadapi wabak COVID-19 sekarang ini. Jadi saya tertarik untuk membaca buku ini, memandangkan ianya benar-benar menceritakan bukan perasaan dan perkara-perkara yang menyentuh jiwa dan emosi kita pada masa-masa yang sukar ini. Buku ini sebenarnya dimulakannya dengan pengantar oleh Prof. Muhayya bahawa penulis percaya bahawa COVID-19 ini adalah makhluk Allah juga, ianya ciptaan dan bergerak atas izin Allah juga. Jadi tiada kuasa lain melainkan Allah juga yang akan melemahkannya, ya. Jadi makhluk itu lemah dan tiada daya. Semasa COVID-19 ini juga boleh menjadi penyebab, ya, kepada kita untuk memupuk rasa cinta kita kepada Tuhan Yang Esa serta juga kasih sesama makhluknya, ya. Buku ini sebenarnya ada 3 bab, ya, dan ditulis oleh 3 doktor tersebut, ya. Penampilan buku ini sangat mudah, ya. Pada saya membacanya hanya lebih kurang dalam 2 jam saja saya menamatkannya. Kerana bahasa yang digunakannya adalah bahasa kita seharian. Tidak banyak lingguk bahasa yang perlu kita memikirkan atau bahasa yang susah, ya. Jadi very easy to understand, ya. Dan sangat santai dan saya yakin ianya boleh sampai kepada pembaca dengan cepat, ya. Sebab ia banyak pakai point forms, ya. Jadi straight to the point, jadi mudah bagi pembaca untuk membacanya, ya. Jadi Dr. Hanisa dalam bab 1 ni bab pertama ini sebenarnya mencerita mengenai 10 perkara tentang cinta COVID-19 yang sedang diajar kepada kita semua. Bagaimana COVID-19 ini memupuk kita, ya, menjadikan kita lebih alert kepada perkara-perkara seperti kesihatan, ya, perkara-perkara mengenai perkara-perkara yang berkait dengan kemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian beliau juga menyatakan ada satu topik mengenai nota cinta buat yang rasa terpaksa kuarantin COVID-19. Di sini Dr. Nurhanisa bercakap mengenai beberapa perasaan mereka yang terpaksa tinggal berkurung di rumah, ya, bagaimana perasaan mereka, bagaimana pula mereka berpisah dengan yang tersayang yang mungkin ibunya berada jauh di kampung, dia di bandar dan tidak boleh berjumpa, dan juga perasaan mereka yang terpaksa pergi bekerja. Sebenarnya itu adalah hikmah, ya, kepada masing-masing untuk kita kena melihat perkara itu dari sudut yang positif, ya. Dan juga Dr. Nurhanisa juga bercakap mengenai satu topik yang bertajuk sebelum kuarantin jadi kucing, masa kuarantin jadi singa. Mak-mak, betul ke katanya? Yang ini adalah satu tajuk yang menarik, di mana dia menyelami perasaan ibu-ibu yang berada di rumah, mengendalikan anaknya semua berada di rumah, ya. Apabila terlalu penatnya, ia akan menjadi singa, ya. Semasa baik, semasa tidak penat, dia menjadi kucing yang penuh kasih sayang. Tapi apabila penat, dia menjadi singa. Dan Dr. Husna juga mengingatkan ibu-ibu bahawa ini adalah hadiah ataupun pahala berganda yang akan diperolehi jika kita sabar melayani karina anak-anak kita itu, ya. Dan juga diceritakan juga mengenai 5 tips penting tentang parenting dalam COVID-19, ya, bagaimana untuk menjadi ibu bapa yang boleh mampu mengendalikan anak-anak di rumah dengan cara yang baik, yang positif. Dan juga dalam topik ni Dr. Nur Husna berkongsi air rahsia. Apakah air rahsia yang dimaksudkan itu, ya? Di sini juga dalam bab ini diceritakan apakah bahan-bahan untuk membuat air rahsia ini yang terdiri daripada berbagai herba. Yang mudah dilakukan, tapi saya tak akan ceritakan
apakah ramuan-ramuannya, kerana saya perlukan saudara-saudari untuk membaca buku ini untuk mendapatkan apakah rahsia ataupun ramuan bagi air rahsia ini, ya. Okey, dan kemudian dia bercakap mengenai 7 perubahan wajib yang berlaku dalam diri kita sebelum keluar dari gua. Keluar dari gua di sini maksudnya selepas PKP. Apakah pengajaran yang kita dapat selama kita berkurung selama beberapa minggu dan mungkin bulan ini. Jadi apakah yang kita belajar daripada kita berkurung di rumah ini? Gua tu maksudnya rumah, ya, tetapi ya, apa yang disebut dalam buku ni, kita lebih prihatin mengenai kesihatan kita. Ya, kita kerap memikirkan tentang kebersihan. Ya, kita juga kerap memikirkan tentang orang lain juga, ya. Dan beberapa lagi tips perkara yang dinyatakan dalam bab ini, ya. Jadi saya beralih kepada doktor yang kedua, iaitu Dr. Saidatul Husna, ya. Doktor ini, ya, dia juga seorang ibu, aktif dalam Facebook juga. Dalam bab ini Dr. Saidatul Husna bercakap mengenai tanda-tanda kita orang yang bertuah. Bagaimanakah tanda-tanda kita itu bertuah? Ia menyatakan dalam bab ini. Kemudian Dr. Husna juga berkongsi mengenai bagaimana kita menguruskan emosi dalam keadaan yang mencabar ini, ya. Wanita dan pengurusan emosi, bagaimana kita mengurus emosi kita. Dan juga dia juga menitipkan 7 perkara wanita belajar daripada COVID-19, ya. So ini adalah terkandung dalam bab ini, ya. Jadi ini adalah tips-tips yang pada saya sangat berguna dan sangat membantu kita menenangkan jiwa kita, kerana apa yang diceritakan dalam bab ini semua adalah yang berlaku pada kita sekarang, ya. Dan seterusnya saya pergi kepada doktor yang ketiga, iaitu Dr. Amalina Nordin, ya. Dia ni adalah seorang doktor yang bertugas di sebuah hospital di Kelantan, ya. Dia menulis 9 buah buku, ya, dan kita terasa tercabar, ya, walaupun dia seorang doktor masih mampu mengeluarkan 9 buah buku, ya. Dan Dr. Amalina bercakap mengenai 7 perkara yang saya belajar melalui COVID-19, ya. 7 perkara itu antara lainnya adalah, ya, Allah Maha Berkuasa. Sekarang kita baru terfikir dan kita merasakan diri kita kerdil, kerana hanya Allah yang akan membantu kita mengatasi wabak ini, ya. Dan juga dia juga bercakap mengenai 5 tips tenang dalam COVID-19 ini. Cara Prof Muhaya, bagaimana cara Prof Muhaya menenangkan dirinya, dan nyatakan di situ bahawa berzikir adalah salah satu daripada cara untuk kita menenangkan jiwa dalam keadaan sekarang ini, ya. Dan juga kita harus dinyatakan juga bahawa kita harus membuang rasa ego kita, ya, kerana ia adalah perisai kepada dosa, ya. Dan seterusnya dia menyatakan juga kita juga harus fikirkan yang baik-baik saja, ya. Sebab apa yang kita fikir baik itu adalah doa, ya. Fikirkan yang baik-baik dan positif saja. Dan kemudian dinyatakan juga biarlah kita seorang yang suka memberi, ya. Kerana orang yang suka memberi, tahap imuniti dan akan meningkat, ya, mengikut Dr. Amalina, ya. Dan minda menjadi lebih positif, dan insya-Allah badan juga menjadi kuat untuk melawan penyakit, ya. Saya ceritakan sedikit mengenai perkongsian Dr. Muhaya dalam buku ini, ya. Di sini Prof Muhaya berkongsi mengenai ciri-ciri manusia yang kuat jati dirinya, ya. Antara lainnya adalah kita memerlukan sentiasa hidup kita dengan cinta, ya. Cinta sesama manusia, cinta kepada Allah, cinta kepada haiwan dan sebagainya. Jujur, ya, menjaga kesopanan kita, ya. Dan juga kita juga dinyatakan bahawa kita hendaklah selalu beringat, ya, memperingati Allah, ya. Dan juga kita yakin bahawa Allah menyayangi kita lebih daripada ibu bapa kita menyayangi kita, ya. Sebagai penutupnya, ya, saya rasakan buku ini adalah sebuah buku yang serba lengkap, ya, dan boleh menyedarkan kita bahawa COVID-19 ini adalah satu wabak, tetapi dalamnya ada hikmah yang tersirat dan harus kita sedari, ya. Dan ini saya rasakan bahawa
keadaan ini membuat kita banyak menilai diri kita sendiri, menilai orang lain, menilai hubungan kita dengan Allah dan sebagainya. Saya rasa cukup setakat itu perkongsian saya. Selebihnya saudara-saudari kenalah membaca buku elektronik ini sendiri ya. Saya yakin ianya sangat bermanfaat kepada anda semua, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar ulasan seberingkas saya ini. Dan saya harapkan ya kita semua dapat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Akhir kata, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.